Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PG Share. Okay, bagi korang yang masih baru dalam PG Share banyak berkongsi tentang pertukangan dan pelbagai lagi lah tentang info-info menarik. Okay, baik. Untuk perkongsian kali ini, saya nak kongsikan tentang bagaimana kalau kita nak memasang engsel. Engsel iaitu kita nak memasang engsel pada pintu kabinet. Okay, jadi engsel yang saya akan gunakan engsel jenis ni. Okay, jenis biasalah kabinet biasanya akan menggunakan engsel jenis ni L begini. Okey, engsel ni dia ada datangkan jenis pelbagai jenis lah. Boleh yang tu kita boleh tengok kesesuaian pintu yang kita nak pakai bagaimana. Okey, jadi ini engsel yang saya pakai dan dia ada juga yang ni yang saya pakai adalah hidrolik. Hidrolik ni bila kita tutup pintu tu dia tidak jadi dia tidak akan jadi tertutup berdegang begitu. Okey, dia akan tutup slow motion. Okey, jadi nampak lebih cantik lah. Okey, baik. Ini pintu kabinet yang kita akan gunakan. Okey, ini jenis pintu yang saya buat gaya minimalis lah. Okey, sebab ni kita tak ada saya tak pakai handle ataupun edging sebab saya tu gunakan edging ni kita guna Formica juga. Okey, jadi kelihatan lebih cantik. Okey, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memasang engsel pada pintu kabinet yang akan dilekatkan pada kabinet yang telah kita siap buat. Okey, jadi ni jadi ni adalah lubang yang Okey, ni adalah lubang yang telah kita buat. Okey, kemudian akan masukkan dalam ni. Terbalik Okey, masukkan dalam ni. Okey, kemudian kita akan lekatkan pada kabinet kita. Okey, jadi pastikan anda bersama PG Share untuk melihat step by step bagaimana kita nak menembuk lubang dan melekatkan engsel menjadikan pintu kita dapat cantik duduknya di kabinet kita. Okey, jom bersama kita belajar bagaimana untuk memasang engsel untuk pintu kabinet. Yang paling penting kita set dulu engsel yang kita guna tu biasanya 2.2 cm. Okey, contohnya di sini gunakan. Kemudian ini dalam kita ambil lah dalam 12 cm. Ini sebenarnya mengikut kepada saiz pintu kita. Kalau pintu tu besar, mungkin engsel tu ke tengah sikit. Okey, begitu. Okay, yang ni 4. Okey, jadi sebenarnya saya akan tunjukkan kita nak tebuk. Ni dijadikan sebagai tengah dia. Mana tengah untuk kita tebuk. Penanda kita nak tebuk lubang. Sekarang kita akan tebuk di sini. Okey, contohnya kita akan jatuhkan dulu mata ni sebagai petanda lah yang tempat kita tanda tadi. Okey, saya tunjukkan sekali lagi ya. Okey, mula kita jatuhkan dulu mata. Okey, sebagai bila dah siap. Okey, jadi sekarang lubang kita sudah pun siap ditebuk. Kita tengok. Okey, step seterusnya bila kita siap menembuk lubang pada pintu kabinet kita ni. Okey, kemudian kita akan gunakan skru. Okey, pastikan skru yang kita guna tu tidak akan merosakkan pintu ataupun memecahkan Formica. Kerana apa? Kita pastikan skru yang kita guna tu biar dia tidak lebih. Okey, contohnya kalau saya pakai skru yang panjang, mungkin anda semua tahu ini untuk sebagai sebab saya pernah terjadi. Okey, kalau kita terpanjang sedikit, okey, ini panjang sangat. Okey, dia akan boleh memecahkan, dia akan memecahkan pintu
pandangan hadapan lah. Jadi tak cantik lah, mencacatkan pemandangan. Okey, jadi kita gunakan. Okey, kemudian ni dia macam perlu masukkan ke dalam. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, dia ada dua. Okey, yang ni yang kita akan lekatkan pada dinding kabinet. Okey, yang ni kita akan lekatkan pada pintu. Okey, jadi masukkan ke dalam lubang ni. Okey, jadi kita yang ni kita masukkan ke dalam lubang ni. Okey. Ini kita skrukan saja. Okey, untuk kedudukan ni pastikan dia kedudukannya tegak lah. Okey, dan satu lagi. Okey, ni yang saya katakan pintu yang engsel yang jenis hidrolik, dia akan bergerak perlahan begitu. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk di sini, nampak tak dia ada dua skru di sini. Ini adalah untuk melaraskan kabinet pintu. Okey, ini adalah dua skru ni adalah untuk kita melaraskan pintu kita tu sekiranya kalau kita pasang tu pintu tu kelihatan sengit. Okey, tu adalah yang untuk kita laraskan lah. Okey. Okey. Pintu ni saya akan kemudian baru kita pasang satu skru pada atas dan satu di bawah. Okey, kemudian kita test try tutup dulu. Okey, ni yang saya katakan pintu dia akan tertutup slow saja. Okey, jadi ni cantik. Okey, cuma kalau kita perhatikan di sini ada, okey, kalau kita perhatikan di tepi ni dia ada ruangan, masih ada ruangan tak sama. Okey, jadi kita nak set dia adalah di sinilah. Okey. Cuma sebelum kita set, kita penuhkan dulu skru-skru yang perlu dipasang. Kita perlu lebihan sedikit saja. Okey, jadi inilah yang saya cerita. Kita setkan di sini. Di yang ke atas ni. Okey, kita setkan di pada skru ke atas ni. Kita masukkan ke dalam.